سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnia-Nya kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk kita menyambung pengajian kita di dalam kitab Mastika Hadis Muqaddimah jilid 1. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung perbahasan kita dalam kitab ini pada muka surat 75, bab 8. Masuk bab 8 ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif, muka surat 75, bab yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bab yang ke-8, wajib menyampaikan ilmu agama dan kelebihannya. yakni kelebihan menyampaikan ilmu agama. Firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, maknanya tahu ilmu tapi sembunyi apa yang telah kami turunkan daripada keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah, sesudah kami menerangkannya kepada manusia di dalam kitab suci, mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh sekalian makhluknya. Ini amaran besar supaya tak menyembunyikan ilmu. Jadi dalam Al-Quran diterangkan bahawasanya mereka yang menyembunyikan ilmu ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, mereka ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilaknat oleh sekalian makhluknya. Makna laknat ini, kalau laknatnya daripada Allah Subhanahu wa taala dengan makna hilangnya rahmat Allah ke atas dia, itu makna laknat ya. Bahkan para ulama menyatakan haram hukum dia kalau kita ini bergurau dengan seseorang, kita kata laknat tul kau ni, contohnya kan. Itu haram hukum dia, seolah-olah mendoakan supaya orang tersebut hilang rahmat Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Itu maknanya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan lagi dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia daripada orang-orang yang telah diberikan kitab. Kitab ni maknanya apa? Al-Quran lah. Salah satu daripada nama Quran apa dia? Al-Kitab. Salah satu lagi nama Al-Quran apa dia? Al-Zikr, peringatan. Jadi Al-Quran ni dia ada banyak lah nama-nama dia. Al-Furqan antaranya. Al-Furqan ni maknanya apa? Yang membezakan antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Itu banyak lagi lah nama-nama bagi Al-Quran. Salah satu nama dia Al-Kitab. Banyaklah dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi dia kata, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia daripada orang-orang yang telah diberikan kitab, iaitu demi sesungguhnya hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada umat manusia, dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya. Jadi kitab di sini ni tuan-tuan,
Kitab di sini ni, kalau ayat ni merujuk kepada kitab yang diberikan kepada Yahudi dan Nasrani, Injil dan Taurat. Kitab di sini. Quran, selain nama Quran, kitab juga. Tapi konteks ayat ni ini adalah Injil dan Taurat. Konteks ayat ini kitab ini maknanya Injil dan juga Taurah. Konteks ayat ni. Okey. Maknanya bila sebut Injil pun dipanggil kitab, Taurah dipanggil Alkitab, Quran dipanggil juga bahasa dia Alkitab, begitu. Zabur pun sama juga, disebut sebagai Alkitab, begitu. Okey. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia sebenarnya ada sambungan lagi ni ayat ni. Kalau dalam surah Ali Imran ayat 187 tu, dia ada sambungan lagi ayat ni. Jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya bila disuruh mereka ini ataupun diperintahkan kepada mereka ini untuk tidak menyembunyikan perintah yang mereka dapatkan dalam Alkitab, yakni dalam Taurat dan juga Injil. Maka apakah perbuatan golongan ini, golongan Yahudi Nasrani ini? Maka mereka telah mencampakkan kitab-kitab mereka. Ini perbuatan mereka. Setelah disuruh untuk mereka ini tak menyembunyikan, bahkan mereka telah campak kitab-kitab mereka ke belakang, dan mereka ini telah menjual agama mereka, begitu. Itu dia. Ya, mereka telah menjual agama mereka. Mereka telah ikut agama mereka dengan hawa nafsu. Sebenarnya ada panjang lagi daripada ayat ini. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut wajib menyampaikan ilmu agama dan kelebihan dia ini, apakah bila sebut sahaja wajib di sini ini dari segi fiqh kita, maknanya semua daripada kita wajib menyampaikan kepada semua orang, sekiranya tak sampai maka berdosa? Adakah makna tu? Jadi kalau kita perhalusi lagi, sebenarnya dia ada perbahasan yang panjang dalam bab ni. Ya, kalau kita perhalusi lagi, maknanya tak boleh kita terus pegang kepada tajuk ni saja. Dia ada perbahasan di sebalik tajuk ni dulu. Perbahasan di sebalik tajuk ni kita kena rujuk kepada kitab-kitab para ulama. Banyak kitab-kitab para ulama yang menerangkan tentang hukum-hukum sebegini. Antaranya dalam kitab Ta'lim Muta'allim, dalam kitab apa lagi, Adab Sulukil Murid dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib di sini ni dengan mana wajib menyampaikan ilmu agama ini adalah wajib menyampaikan kepada keluarga. Itu yang pertama. Ya, bukan bermakna kalau tuan-tuan tak pergi sampaikan kepada yang lain ni maka berdosa, tuan-tuan, bukan. Sebab bila sebut wajib, apa makna wajib? Kita buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Itu dia. Maknanya adakah setiap hari kita menanggung dosa pula kerana kita tak sampaikan agama ni? Itu kena faham kat situ. Maknanya wajib di sini wajib yang tertentu kepada beberapa golongan. Itu maknanya. Wajib di sini ni wajib yang tertentu kepada beberapa golongan atau beberapa keadaan. Itu yang dimaksudkan wajib di sini. Yang pertama adalah wajib menyampaikan ilmu kepada keluarga. Maknanya kepada isteri, kepada anak-anak. Ini yang kita diwajibkan dalam agama kita. Tetapi kepada yang lain selain daripada isteri dan anak-anak, maka hukumnya hanya sunat sahaja. Bukan wajib di sini. Jangan silap. Ya, hukumnya hanya sunat sahaja. Maknanya kalau saya mengajar kepada tuan-tuan, itu hukumnya sunat. Akan berubah hukum daripada sunat kepada wajib sekiranya tidak ada langsung orang yang boleh mengajarkan agama di daerah tersebut ataupun di tempat tersebut.
Maknanya kalau tak ada langsung di kawasan Seremban ni yang boleh mengajar agama, maka ketika itu telah menjadi wajib untuk saya mengajar agama. Itu maksud dia. Tapi disebabkan ada lagi ustaz-ustaz yang lain, yang tuan-tuan guru yang lain yang lebih layak, maka keberadaan saya di sini menyampaikan ilmu kepada tuan-tuan hukumnya sunat. Begitu. Tapi tetap juga kita kata fadilah majlis ilmu itu besar. Hukum sahaja, hukum saya menyampaikan ilmu kepada tuan-tuan itu hukumnya sunat. Itu dia. Dan ada ketikanya juga jadi wajib, ialah apabila telah berleluasanya fitnah. Ya, telah berleluasanya fitnah. Maknanya apa? Berleluasanya fitnah ajaran-ajaran sesat, berleluasanya maksiat, maka ketika tersebut sebahagian ulama menyatakan wajib hukumnya. Ya, itu dia. Itu yang pertama, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wajib untuk sampaikan larangan Allah sekiranya kita melihat maksiat berlaku di hadapan mata. Wajib untuk menyampaikan larangan ini salah satu daripada ilmu, kerana ia sabit dalam Quran. Contohnya apa? Contohnya, wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Contohnya kan, itu satu ilmu. Maka ilmu tersebut kita faham ia adalah berbentuk larangan. Bila ada di hadapan mata kita, contohnya berlaku penzinaan dan sebagainya, ataupun kita kata permulaan muqaddimah penzinaan, maka di situ wajib untuk kita sampaikan ilmu ini, iaitu apa? Menegah mereka ataupun menyatakan kepada mereka perkara sebegini haram. Begitu. Itu keadaan. Tetapi menegah ni tuan-tuan, ada tahapan dia. Sebab itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Itu yang pertama. Siapa di kalangan kamu yang melihat ada berlakunya kemungkaran, maksiat, maka mestilah dia ubah dengan tangannya. Ubah dengan tangan ni, para ulama kata dengan kuasa dia. Kuasa yang ada pada dia. Dia polis ke, dia ketua bahagian apa nama jabatan agama gitu, tak ikutlah, tak kisahlah, asalkan dia ada kuasa. Tu dia. Bukan maknanya kuasa di sini dia pergi bertumbuk dengan tangan, dan ni mana pergi bertumbuk pula, bukan makna tu ya. Jangan faham zahir hadis ni. Siapa yang nampak kemungkaran maka ubah dengan tangan dia. Dia baca hadis ni secara zahir, dia pergi tumbuk orang tu pula, bukan ya. Itu bukan maknanya. Itu yang pertama. Fa illam yastati', kalau dia tak mampu, fa bilisanih, maka dengan mulutnya, dengan lisan dia. Dia kata ni haram, dia sampaikan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Ta'ala, disampaikan dengan mulut dia. Fa illam yastati', kalau tak mampu juga dengan mulut, maknanya kemungkinan kalau disampaikan dengan mulut memang mungkin akan memudaratkan dia. Contohnya dia tengok orang ni caranya panah baran misalnya, kan? Takut nanti kalau kita sebut nanti mungkin akan menyebabkan darurat berlaku. Maknanya mungkin akan dibunuh ke dan sebagainya. Maka ketika tersebut fa biqalbih, dengan hati dia. Maknanya apa? Hati dia tidak meredai berlakunya maksiat tersebut. Itu yang ketiga. Disebutkan Nabi SAW di dalam hadis tersebut, di akhir sekali, wadzalika ad'aful iman, dan tidak reda dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Itu dia. Ya, tak reda dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Maknanya selemah-lemah perkara lah maknanya.
sekurang-kurang perkara, kalau dah tak mampu sangat dah, maka kita ini tidak suka, tidak redha dengan maksiat tu dengan hati, itu maknanya. Kerana disebutkan bahawasanya redha bil maksiati maksiatun, mereka yang redha dengan maksiat maka itulah maksiat. Tu dia tengok berlakunya maksiat depan mata, tapi dia tak ada langsung rasa benci dalam hati, contohnya. Itu kalau maknanya kalau dia tak mampu sangat dah dalam hati, tak benci juga kepada maksiat tersebut, maka di situ dikhawatiri mereka yang membiarkan sahaja, dia juga berada dalam keadaan bermaksiat kerana membiarkan begitu rupa. Maknanya perlakuan membiar itu juga dikira maksiat. Itu hati-hati. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kita kata apa dia? Makna wajib menyampaikan ilmu agama dan kelebihannya. Itu yang mana tadi? Yang kedua. Yang ketiga apa dia? Wajib menyampaikan ilmu agama apabila disoal kepada dia. Itu yang ketiga. Wajib menyampaikan ilmu agama apabila disoal kepada dia. Maknanya disoal kepada alim ulama ni. Kita soal dia, kalau ulama dia tak tahu, kalau dia tak tahu tak apa, dia kata insya-Allah dia akan rujuk, contohnya. Ataupun dia akan beritahu dia tak tahu, tak apalah. Tapi masalah di sini, kalau dia tahu, ditanya kepada dia masalah tersebut dan dia tak sampaikan, maka di situ hukumnya haram, berdosa orang tersebut. Itu dia. Ini keadaan-keadaan dia. Ya. Maknanya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu suatu ilmu, kalau orang tanya kepada kita, maka kita jawab sekadar pengetahuan yang kita tahu tu. Di situ keadaan tersebut wajib untuk kita jawab, begitu. Itu dia. Itu salah satu juga daripada perkaranya. Jadi tuan-tuan, yang dikatakan wajib ni berapa tadi? Iaitu yang pertamanya apa? Yang pertamanya adalah kita kata kalau dia ini ditanya soalan. Kemudian yang keduanya kepada keluarga. Kepada keluarga. Yang ketiganya, kalau memang dah tak ada orang di tempat tersebut, di satu daerah yang boleh mengajar agama, maka wajib untuk dia mengajarkan agama. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, kalau disoal. Okey. Jadi 4 perkara ni. Ini yang disebutkan sebagai apa? Sebagai bab wajib tadi ni. Sebagai bab wajib tadi ni. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca hadis ni, kita tengok dia punya penerangan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liyuballighi asy-syahidul ghaiba fa inna asy-syahida asa an yuballigha man huwa aw'a lahu minhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, hendaklah orang yang hadir, yakni mendengar hadisku, menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir. Ini kepada bab-bab yang kita katakan tadi, wajib tadi tu. Boleh faham? Selain daripada tu, sunat. Itu dia. Tuan-tuan boleh faham ya? Maksudnya bila Nabi SAW sebut hendaklah disampaikan kepada orang yang tidak hadir tadi ni, mana yang wajib? Keluarga. Mana yang wajib? Kalau disoal, gitu. Itu kita kena faham di situ tu. Maksud konteks hadis ni, begitu. Okey? Hendaklah orang yang hadir mendengar hadisku, menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir. Kerana sesungguhnya diharap orang yang disampaikan hadis itu kepadanya lebih hafaz dan lebih faham daripada yang menyampaikannya.
Ini para ulama kita mengatakan salah satu dalilnya, boleh jadi orang yang terkemudian itu lebih faham daripada orang yang sebelumnya. Itu dia. Boleh jadi. Sebab tu para ulama kita bahaskan kemungkinan ada di kalangan para ulama yang terkemudian di zaman-zaman akhir itu lebih alim daripada ulama yang sebelum-sebelumnya. Pun boleh jadi. Ini dalil keharusan sahaja. Dalil apa? Dalil keharusan sahaja. Boleh jadi ada ulama yang lebih alim ulama-ulama yang selepasnya, begitu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hadis yang ke-27 ini menerangkan bahawa soal menyampaikan ilmu agama adalah menjadi tugas kepada setiap orang yang mengetahuinya. Orang yang disampaikan kepadanya suatu ilmu agama, boleh jadi ia lebih faham daripada orang yang menyampaikannya. Sebab itu kata ulama, zakatul ilm ta'limuh. Zakat ilmu itu adalah mengajar. Kalau zakat yang lain, zakat fitrah ke, zakat apa ke, zakat apa perniagaan ke dan sebagainya, itu semua dengan duit dan sebagainya. Tapi kalau zakat ilmu, ta'limuh, dengan mengajarkan ilmu itu. Itu dipanggil sebagai zakat ilmu. Maknanya apa? Menyucikan ilmu itu, menjadikan ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Seakan kita tahu 3 perkara yang takkan terputus bagi seorang yang meninggalkan dunia ni, antaranya apa? Ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat inilah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, salah satu yang kita harapkan pahalanya yang berterusan ketika mana kita sudah berada di alam kuburan. Begitu. Jadi ambillah walaupun sedikit masa kita. Contoh kita mengaji di sini, kita belajar di sini, kita muzakarah di sini ni, maka balik ke rumah nanti mungkin kita kata seminggu sekali kita buat satu kelas dengan keluarga contohnya. Kita baca balik hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi mudah-mudahan nanti anak tu pula bila dah tengok keadaan keluarga yang telah dipraktikkan, amalikan dengan perkara sebegini, mudah-mudahan nanti keluarga dia pula dia akan buat begitu rupa seminggu sekali contohnya. Itu dia. Untuk menghidupkan, kita kata apa? Menghidupkan majlis ilmu di dalam rumah tangga. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu saya teringat pada satu riwayat Ibn Majah, di mana kata Nabi SAW, seorang yang ditanyakan ilmu kepadanya lalu dia menyembunyikan ilmu tersebut, maka dia itu akan mendapatkan satu, kita kata satu keadaan, ataupun dia itu akan berada di dalam keadaan mereka-mereka yang rugi, yang teramat, gitu. Maknanya kalau kita dah belajar hari ini kan, kemungkinan ada orang tanya kepada kita, maka kita jawab kalau kita tahulah. Kalau tak tahu jangan jawab lah. Jangan kita goreng pula. Sebab masalah hari ini pun masalah juga ya. Kadang-kadang dia tak tahu masalah tu, dia tak pasti masalah tu, tapi dia punya goreng dia, Masya Allah ya, hangit. Itu dia, hangit. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maknanya kalau kita tak tahu, selesai, wallahu a'lam. Kata wallahu a'lam, selesai. Tak menjejaskan apa pun. Sebab tu kata para ulama, ya, salah satu sebahagian daripada tanda kealiman seseorang adalah dia mengatakan wallahu a'lam. Ya, tanda kealiman adalah dia mengatakan wallahu a'lam. Kerana apa? Orang begini dia amanah dengan ilmu. Maknanya para ulama lah, kan, para ulama dia tak tahu sesuatu ilmu, kemungkinan bukan semua dia tahu. Maka kalau dia ditanya, maka dia sebutkan wallahu a'lam, maka itu menunjukkan tanda kepada kealiman dia sebenarnya. Sebab itu disebutkan Imam Malik apabila ditanya, datang manusia kepada dia, kebanyakan soalan yang ditanya kepada dia, dia jawab wallahu a'lam. Tak ada pula dia kata, orang-orang kata dia ni bukan alim, ni jahil, ni tak ada. Itu tanda kepada kealiman dia. Tapi kalau kita lah tuan-tuan, memang kita kena banyak Allah alam lah ya, itu bukan itu tandanya kita mesti mengaji lagi, itu maknanya lah. Saya sendirilah, itu dia.
Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, huraiannya soal menyampaikan ilmu agama. Agama Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia, daripada segala bangsa dan dalam setiap masa, turun-temurun hinggalah hari kiamah, untuk meneruskan perkembangan Islam dalam segala tempat dan segala zaman itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan pesannya yang berupa perintah supaya tiap-tiap orang yang mendengarkan hadis baginda dan ajaran-ajaran yang dibawanya menyampaikannya kepada orang yang belum mendengarnya. Ini sampaikan ilmu. Kerana ketika tersebut masih lagi sikit, ya, zaman tersebut ramai lagi yang tak mendapatkan mendengarkan hadis baginda Nabi. Zaman tersebut masih lagi ramai yang tak mendapatkan wahyu-wahyu daripada baginda Nabi. Tu dia. Zaman tersebut WhatsApp dia tak ada, kan? FB tak ada. Tapi kalau WhatsApp ada pun bahaya juga. Ya, takut salah pula nanti. Tu dia, macam-macam cerita pula kan. Sebab tu di zaman awal Islam, di zaman hidupnya baginda Nabi SAW melarang dituliskan Al-Quran. Ya, dilarang tulis Al-Quran. Kerana apa? Ditakuti akan bercampur dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Bila ditulis Quran ni? Ditulis Quran setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Mula daripada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu lagi. Tu dia. Maknanya masa tu tuan-tuan, kebanyakan daripada wahyu itu dengan penyampaian, dengan lisan sahaja. Maka sebab itulah dianjurkan untuk apa? Untuk menyampaikan supaya sampai kepada sahabat-sahabat yang lain. Begitu. Nah, beza dengan kita pada hari inilah. Kita pada hari ini ni memang kita dah masyhur, dah kita kata senang untuk kita dapatkan. Itu beza dengan zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab tu para sahabat Nabi, contohnya Abdullah bin Mas'ud, contoh lagi kita kata Ibn Abbas, dan juga sahabat-sahabat yang lain, maka mereka semua telah bertebaran menyampaikan Al-Quran dan isi kandungan Al-Quran. Ada yang pergi ke Iraq, ada yang pergi ke Yaman, Muaz bin Jabal, ada yang pergi ke belah Syam, Sayyidina Bilal dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menyampaikan isi kandungan Al-Quran. Maknanya apa? Di zaman dahulu mereka terpaksa keluar daripada bumi Madinah, terpaksa keluar daripada kota Mekah untuk sampaikan ilmu agama. Itu dia. Nah, dan kita hari ini dapat ilmu yang disampaikan oleh mereka dengan berkah usaha mujahadah mereka, kita dapat pada hari ini, dan Islam telah berkembang sehingga 2/3 dunia. Subhanallah. Itu atas pengorbanan usaha para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, nyatalah bahawa tugas menyampaikan sesuatu hadis atau sesuatu hukum agama bukanlah tertentu kepada seseorang dengan jalan dilantik. Maknanya apa? Dilantik dia jadi mufti ke, kan? Dilantik jadi qadi ke, dilantik dia pejabat agama ke contohnya. Maka bukanlah bila dilantik sahaja maka dia boleh, kita kata apa, barulah dia boleh menyampaikan agama. Bukan begitu. Okey, tapi kita tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita punya had dan batasan kita juga. Makna di sini apa dia? Bukanlah kena tunggu dia dilantik barulah dia sampaikan agama, bukan. Maknanya tunggu pada jawatan. Tapi dari segi kita kata had dan batasan itu memang ada juga. Seperti mana yang dibuat oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan contohnya, kita ada bahagian tauliah. Makna tauliah ni apa dia? Untuk kita kenal pasti mereka yang layak menyampaikan. Beza dengan tunggu jawatan untuk menyampaikan. Ini maksud di sini adalah yang betul-betul layak untuk menyampaikan. Itu maknanya. Sebab ditakuti kalau tak ada tauliah, kemungkinan yang disampaikan tu berbeza dengan fahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah.
Sebab itu adanya sistem tauliah ni tuan-tuan, untuk diuji dulu. Akan disoal kepada dia dulu bagaimana berkaitan dengan akidah sifat 20, bagaimana berkaitan dengan mazhab Syafi'i. Ditanya kepada dia soal hukum hakam jenayah, soal hukum hakam murtad, soal hukum hakam dan sebagainya, banyaklah. Barulah diberikan kepadanya tauliah untuk mengajar. Begitu. Umpama kita kata seorang murid yang belajar dengan guru, kebiasaannya kalau di pondok, di madrasah, maka guru tu dia akan bagi tauliah kepada murid tu, kamu boleh mengajar. Selagi mana kamu tak dapat kebenaran daripada para guru, selagi itulah dia takkan dapat mengajar. Contoh macam tu. Tapi kita, disebabkan kita ni maknanya dalam satu kerajaan dan satu negeri, maka inisiatif daripada Jabatan Mufti itu juga satu perkara yang kita puji, ya, supaya di situ dapat disekat kalau ada mereka yang terkeluar daripada manhaj ataupun fahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tetapi dengan sendirinya menjadi kewajipan sesiapa jua yang menghadiri mana-mana majlis pelajaran agama atau hadis Nabi atau hukum-hukum Islam, menyampaikannya kepada orang-orang yang tidak hadir bersama dengan sungguh-sungguh jujur dan amanah. Kewajipan ni siapa? Kepada keluarga tadi, kalau ditanya dan sebagainya. Itu kena faham, ya, bila disebut di sini. Demikianlah seterusnya daripada seorang kepada yang lain, masing-masing menjalankan tugas menyampaikan ajaran-ajaran Islam, walaupun orang yang menyampaikan itu sendiri tidak begitu faham akan maksud hadis atau hukum yang hendak disampaikannya itu. Makna di sini apa dia? Dia hanya sampaikan kata guru dia. Begitu. Bukan dia goreng, ya, dia tak faham, dia pun pakai hentam je lah, nak cerita apa ceritalah, bukan itu maknanya. Tapi dia dengar daripada guru, mungkin dia pun tak faham kata-kata guru tu, maka dia hanya sampaikan kata-kata guru. Begitu sahaja. Itu makna di sini. Bukan maknanya dia tak faham langsung ni, tak apalah, ajar jugalah walaupun tak faham, itu bukan maknanya, ya. Kemudian dikatakan tuan-tuan, yang kedua, kewajipan orang yang disampaikan kepadanya sesuatu ilmu agama. Orang yang disampaikan kepadanya pelajaran itu wajib menerimanya. Tentang soal memahami maksud hadis atau hukum yang diterimanya, maka ia tidaklah terikat dengan fahaman orang yang menyampaikannya. Bahkan ia boleh menyatakan fahamannya dengan berdasarkan kaedah yang tertentu dalam agama. Makna di sini bukanlah dia mesti terima 100%. Dia bukanlah mesti terima 100%, tapi dia boleh menyatakan fahamannya dengan berdasarkan kaedah yang tertentu dalam agama. Maknanya apa? Maknanya kalau dia ini seorang yang ahli dalam bidang tersebut, contoh fiqh, maka dia pun pergi mengaji tentang fiqh, tiba-tiba ada ustaz tu, kemungkinan dia tersalah sedikit, maka disebabkan dia sudah mengaji dan mempelajari kaedah-kaedah fiqh di situ, maka bolehlah dia untuk tabayyun ataupun mengenal pasti kesahihan apa yang dia telah pelajari sebelumnya. Begitu maknanya. Bukan bermakna kalau guru-guru kita sampaikan, maka kita tak apalah, kalau aku rasa macam tak kena lah dia ni, aku nak fikir sendirilah. Bukan begitu, ya. Jadi ini ayat dalam ni kena faham betul lah, ya. Takut salah faham ni bahaya juga ni. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bukanlah dia kata di sini apa, kalau kita tak mau, tak nak terima orang guru ni kata, maka kita pun ikut pahaman kita sendiri, bukan makna di situ. Tapi di sini adalah kalau kita dah menguasainya. Sebab dalam bab fiqh ni tuan-tuan, contohnya kita memang taklid. Taklid ni apa? Kita ikut. Guru tu kata begini cara dia, rukun dia, syarat dia, wajib dia, kita ikut. Taklid dalam fiqh. Sebab kita tak mampu untuk mengeluarkan dalil tersebut, kita tak mampu untuk lihat kepada usul kaedah dia, kita tak mampu nak lihat kepada dia punya qaul-qaul ataupun pendapat-pendapat dia, perbezaan ikhtilaf di kalangan a'immah ataupun para imam dalam mazhab tersebut. Kita bukan orangnya, kita bukan ahlinya, kita bukan orang yang mengetahui usul kepada perbahasan, kaedah kepada perbahasan, mahallun nizak ataupun tempat perbahasan. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dalam bab fiqh ni kita taklid saja, ikut saja.
Tapi ikut tu pula mestilah kita ikut ulama yang mana telah diisytiharkan keilmuan dia. Misalnya kalau di Negeri Sembilan, siapa ramailah kita, Tuan Guru Sofan Halim, Tuan Guru Syekh Abdul Rauf dan sebagainya. Maka mereka-mereka para ulama ni yang kita telah tahu, Tuan Guru Dr. Syuhada contohnya, kan? Tuan Guru siapa lagi, Husairi Hamdan, tu semua tu ulama-ulama kita tu, masya-Allah, yang kita dah tahu keilmuan mereka. Maka bolehlah kita i'timad ataupun kita pegang, kita taklid kepada apa yang mereka sampaikan. Taklid ni apa? Ikut begitu saja. Itu makna taklid. Beza dengan tauhid. Tauhid tak boleh taklid. Itu perbahasan dalam bab tauhid. Tak boleh ikut begitu sahaja. Tauhid kita memang belajar. Bukan maknanya tak boleh ikut begitu sahaja, maknanya kita tak boleh belajar. Kena faham sendiri, bukan begitu. Tauhid tidak boleh taklid dengan makna kita belajar dengan guru tunjukkan cara dan kaedah untuk kita ini memahami dalam bab tauhid. Sebab itu perkara yang paling asas dalam memahami dalil tauhid, misalnya dalil qudrah. Dalil qudrah, maha berkuasa Allah Ta'ala, kan? Dalil sifat kuasa Allah Ta'ala, iaitu dalilnya apa? Sekalian alam ini, adanya alam ini. Maka guru menyebutkan kepada kita adanya alam ini, dalil menunjukkan atas kekuasaannya Allah Ta'ala, menunjukkan sifat kudrahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila kita tengok kepada alam ini, sudah pastilah alam ini tak dicipta, melainkan dicipta oleh Tuhan yang Esa. Contohnya, alam ini sudah pastilah takkan ada, melainkan dicipta oleh Tuhan. Alam ini pastilah takkan ditadbir, melainkan ditadbir oleh Tuhan. Kita tahu. Bila kita tengok di situ, maka hilanglah taklid kita, hilanglah ikut-ikut kita. Kerana apa? Bawa kepada fikir. Fikir itu dipandu oleh guru tadi tu. Boleh faham? Itu maknanya tauhid tak boleh taklid, tak boleh ikut-ikut. Maknanya apa? Kalau kita ikut-ikut, contohnya Tuhan Maha Berkuasa, kita pun kata Tuhan Maha Berkuasa. Apa dalil dia? Tak tahu. Boleh faham? Bila orang tanya kepada kita, apakah dalil Tuhan berkuasa? Kita pun tak tahu. Aku pun ikut juga. Itu yang tak bolehnya. Maknanya di situ. Tapi kalau fiqh, memang seluas-luasnya bagi orang awam muslimin seperti kita untuk bertaklid kepada para ulama yang telah diisytiharkan ataupun dimakrufkan masyhur keilmuan mereka. Itu dia. Selesai tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dikatakan di sini, pendeknya orang yang menyampaikan suatu hadis atau sesuatu ilmu agama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh diterima daripadanya walaupun orang itu tidak begitu faham akan hadis atau ilmu yang disampaikannya, dan ia akan beroleh pahala dengan usaha penyampaiannya itu serta dikira sebagai golongan ahli agama. Maknanya di sini adalah disampaikan kalam guru dia, begitu. Itu makna di sini. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ya, dan kalau kita pun misalnya kalau kita nak mudah-mudahan kita ini dikumpulkan di kalangan ahli agama, ya, kita pun bacalah macam kitab-kitab hadis begini disampaikan kepada anak isteri kita, kan? Kitab-kitab yang kita kata yang mudah difahami lah, ya. Bukan kita pergi ambil Sahih Bukhari itu terus pergi baca dekat anak isteri, bukan. Maknanya kita baca contohnya kitab-kitab yang sesuai untuk dibacakan kepada keluarga, misalnya Fadilat Amal. Fadilat amal itu tuan-tuan, itu antara yang sesuai untuk dibacakan. Kitab ta'lim dan sebagainya. Antaranya lagi saya tengok di sini ni, kalau kitab Mastikah Hadis ni tuan-tuan kena belajar jugalah, ya. Sebab kalau nak baca pun ada beberapa ayat ni yang perlu disyarahkan supaya kita tak tersalah dalam memahaminya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu kita katakan berkaitan dengan apa? Menyampaikan ilmu agama. Itu dia. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak sambung satu hadis lagi ke macam mana? Saya tanya kepada tuan-tuan. Ada soalan? Sila soalan. Bismillah. Boleh sila. Azan dulu boleh? Azan. Insya-Allah.
Baik. Tak share juga. Yang kedua? Allah Akbar. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة عليه الرفيع وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. آمين. Okay, soalan kalau seorang tu dia tak menyampaikan ilmu dunia gitu, contohnya macam ilmu masakan dan sebagainya, apakah hukumnya gitu? Okey. Ya. Okey. Maknanya sampai ke mati dia simpankan ilmu tu untuk diri dia. Okey, baik. Jadi dalam bab ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bab ilmu yang kita kata selain daripada ilmu agama. Jadi ilmu selain daripada ilmu agama ni, dia sebenarnya ilmu yang fardu kifayah lah. Ilmu yang kita kata fardu kifayah. Beza dengan agama, ilmunya fardu ain. Kenapa dikatakan fardu kifayah? Itu kita akan bahaskan. Contoh dalam Quran Allah SWT firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Maknanya falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Maknanya janganlah semua di kalangan mereka yang dalam satu taifah, satu negeri, satu kita kata satu kaum itu semuanya pergi menuntut ilmu agama. Maknanya tak ada yang menuntut ilmu dunia. Ya, itu kena faham. Makna di sini apa dia? Bukan maknanya menuntut ilmu agama ni, maknanya kalau yang menuntut ilmu dunia tadi tu yang fardu ainnya memang dia kena tuntut juga. Bukan maknanya fardu ain dia tak boleh tuntut, ya. Itu jangan silap. Fardu ain ni memang semua. Itu kepada semua. Sebut fardu ain, semua kena tuntut. Itu makna fardu ain. Tapi dalam bab kita kata mendalamnya, maknanya mendalam lagi daripada lebih fardu ain, maka itu dituntutnya setengah daripada satu kaum tu. Sebab itu disebutkan dalam Quran, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Maknanya setengah daripada mereka ni pergi menuntut ilmu agama sungguh-sungguh, mendalami sungguh-sungguh, kaedahnya, bahasa Arabnya, apa semua,
wal yunziru qaumahum, untuk mereka ini memberikan peringatan kepada kaum mereka. Idza raja'u ilaihim, bila mereka ini pulang kepada kaum dia. Supaya mereka ini mendapatkan apa? Peringatan. Maknanya di sini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ilmu agama, mengaji ilmu agama tu, itu adalah perkara yang fardu ain. Kalau setakat fardu ain itu memang semua wajib, itu memang tidak ada khilaf. Maknanya fiqh tauhid tasawuf yang asas tu, itu semua wajib, fardu ain. Tapi mempelajari lebih daripada fardu ain, itu dituntut apa dia? Fardu kifayah, maknanya sebahagian. Itu kena faham. Sebahagian. Termasuk juga ilmu dunia ni. Kalau satu kaum tu tak ada langsung mengaji ilmu dunia, apa jadi? Maka ketika tersebut daripada fardu kifayah tadi bertukar jadi fardu ain, wajib. Maknanya satu kaum tu dikira berdosa kalau tidak ada yang mengaji ilmu dunia. Tu kena ingat. Maknanya apa? Ada di kalangan mereka yang mengaji ilmu dunia. Okey. Sekarang masalah dia adalah apa dia? Kita dah jelas di situ ya. Bab mengaji kita dah selesai. Sekarang adalah bab kita kata orang yang mengaji ilmu agama tadi ni, kewajipan dia untuk sampaikan dalam beberapa golongan tadi. Keluarga dia. Kemudian kalau ditanya, kemudian apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau disoal, kemudian kalau tak ada langsung yang alim di tempat dia, maka di situ jadi wajib. Untuk ilmu dunia pula bagaimana? Keadaannya adalah apabila tidak ada langsung yang mengaji, di situ jadi wajib untuk disampaikan. Boleh faham? Tapi kalau ada dah yang mengaji di situ ilmu dunia, maka di situ jadi harus sahaja untuk dia sampaikan. Boleh faham? Di situ. Kalau dia ditanya ilmu berkaitan dengan ilmu, maka mestilah juga dia sampaikan. Berbeza dengan ilmu agama, kalau ditanya wajib dia sampaikan. Begitu. Itulah jelas ya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ada lagi? Soalan kedua. Kita nak tahu kesan dia kepada agama kita lah. Baru-baru ni penganut agama Kristian di seluruh negara, dia dibenarkan mengguna bukan sahaja kata ada tiga lagi, Allah, solat, Baitullah, Kaabah dan solat. Ya. Ya. Walaupun dia punya Islam cop penafian apalah. Jadi menggunakan ini. Soalan di sini, apakah kesan kita lihat di sini? Kesan penggunaan. Kesan baik pun macam tak ada kan. Kesan buruknya apa terhadap umat Islam. Soalan ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, kita kata memang soalan yang berkaitan dengan semasa kita lah kan, yang berkaitan dengan kalimah Allah ni. Jadi dia sebenarnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah, pada saya sendiri tak bersetuju penggunaan kalimah Allah di kalangan orang kufar. Ya, saya tak setuju sama sekali. Empat kalimah ya, empat lafaz iaitu Allah, solat, Kaabah dan Baitullah, dan satu lagi ada satu lagi kan? Ada empat lah maknanya. Allah, Baitullah, Kaabah dan solat. Jadi empat ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, sebenarnya tahun 2008 lagi mereka dah tuntut. Ya, tahun 2008 lagi. Siapa yang tuntut? Yang tuntutnya adalah misionaris Kristian di seluruh negara Malaysia kita ni sebenarnya. Ya. Yang mana mereka dah tuntut lama ni. Sebab apa mereka tuntut? Tuan-tuan fahamlah ya. Sebab apa mereka tuntut? Mereka tak ada tuntut saja tuan-tuan. Sebelum mereka tuntut sekalipun, mereka telah membuat misi memurtadkan umat Islam. Di belah Johor Bahru sahaja sehingga hari ini lebih kurang 10,000 umat Islam telah murtad. Ya, kes-kes murtad kebanyakannya mahkamah sivil telah masuk campur. Sedangkan ada dalam artikel 121-1A yang menyatakan bahawasanya mahkamah sivil tak boleh masuk campur dalam mahkamah syar'i. Ini keadaannya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kes mereka ini
sebenarnya ingin menggunakan kalimah Allah Subhanahu wa taala sebab untuk memudahkan mereka ini menyampaikan dakwah mereka terhadap umat Islam. Kemungkinan 10 tahun lagi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, akan berlakunya kita kata tersebarnya buku-buku cerita, tersebarnya majalah-majalah, tersebarnya flyers-flyers, tersebarnya poster-poster, yang mana kemungkinan umat Islam juga pada masa akan datang, 10 tahun akan datang, generasi anak-anak Islam mungkin akan terkeliru. Mungkin mereka ingat ini adalah kitab sirah, mungkin mereka ingat ini adalah buku cerita kanak-kanak, tapi dalamnya penuh dengan dakwah misionaris Kristian. Dan mungkin juga mereka akan letakkan rumah Allah, dia letak di situ depan-depan, dia tulis dalam kalimah bahasa Arab Allah. Kemungkinan orang akan ingat, oh solat di sana pun boleh jugalah kalau macam tu. Sehingga kemungkinan nanti akan berlaku satu gejala, satu fahaman yang kita takutkan, iaitulah fahaman pluralisme agama. Kemungkinan dia akan kata Kristian, Islam ini sama sahaja sebab Tuhannya Allah. Khilafnya apa? Khilafnya ni kata ada anak, ni kata tak ada anak, selesai. Khilaf macam khilaf fiqh jadinya. Kerana mereka seolah-olah memahami, oh ni pun Tuhannya Allah, apa salahnya? Ini pun Tuhannya Allah, itu yang mereka nakkan sekarang ni. Kemungkinan mereka tak target mereka ini bukanlah mereka nak masukkan orang-orang Islam ni, murtadkan orang Islam ni supaya masuk Kristian, tidak. Kemungkinan yang mereka inginkan adalah supaya mereka ini menjadikan semua agama itu sama. Dan perkara ini sebenarnya telah berlaku semenjak daripada tahun 2013 lagi, untuk menjadikan masyarakat Malaysia ini orang yang berfahaman dengan fahaman pluralisme agama, menyamakan semua agama adalah sama, tak ada agama yang benar langsung, semua agama benar, itu maknanya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah alasan kita orang Islam bersetuju dengan golongan kufar yang telah memohon untuk menggunakan kalimah Allah? Apa alasan kita sebenarnya? Kita bersetuju dengan mereka. Ya, alasan dakwah, subhanallah. Dakwah bagaimana tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Nak terangkan Allah kita adalah sama. Sedangkan kalimah Allah itu, apa makna kalimah Allah? Ma'budun bil haq, al-istighna' an kulli ma siwah wal iftiqar ilaihi kullu ma'adah. Apa makna kalimah Allah? Kalimah Allah itu ma'budun bil haq, yang disembah dengan sebenar-benar sembah. Al-istighna' an kulli ma siwah, dia terkaya daripada sesuatu, maknanya dia tak berhajat kepada sesuatu pun. Wal iftiqar ilaihi kullu ma ada, bahkan semua berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Allah. Maknanya tak sah letak Allah itu berhajat kepada anak, tak sah sama sekali. Tak sah letak Allah itu seperti makhluk, tak sah sama sekali. Tak sah letak kalimah Allah pada mereka yang menyamakan Allah seperti makhluk, tak sah sama sekali. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimah Allah adalah kalimah milik umat Islam, bukan milik siapa pun, bukan milik agama mana pun, tidak sama sekali. Bahkan mereka bukan dipanggil sebagai agama, mereka ini adalah ajaran-ajaran yang kita katakan bukan agama pada hakikatnya. Kerana ad-din, agama itu terbina di atas kebenaran. Bila sebut istilah agama, agama itu terbina di atas kebenaran. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sejak turun-temurun kita masyarakat Melayu, daripada nenek moyang kita, kita tahu kalimah Allah ini semuanya hanyalah milik umat Islam di tanah Melayu. Adakah sebab tiba-tiba ada yang mengatakan ada di kalangan kufar menyebut Allah di dalam Al-Quran maka kita membenarkan? Itu bukan dalil. Itu bukan dalil kita membenarkan golongan kufar menyebut nama Allah. Hanya semata-mata kita lihat dalam Al-Quran ada ayat yang menyatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Apabila ditanya kepada golongan kufar, siapakah yang mencipta langit dan bumi, maka mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala.
Dalam konteks ayat ini, para mufassirin, para ahli tafsir mengatakan telah berlakunya argumentasi, maknanya perdebatan Nabi SAW dengan golongan kufar, sehingga ketika tersebut mereka tidak mampu untuk menjawab. Akhirnya mereka kata, ya, yang menciptakan bumi dan langit ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata pengakuan, bukan bermakna kalau mereka itu mengaku mereka beriman, kerana mereka tetap disifatkan di dalam Al-Quran sebagai musyrikin. Bila mereka disifatkan sebagai musyrikin, terbatal juga panggilan Allah di sisi mereka. Kerana apa? Allah itu yang disembah dengan sebenar-benar sembah, terkaya daripada yang lain, tak berhajat kepada yang lain, semua berhajat kepada Dia, tidak bersifat dengan sifat-sifat kekurangan dan bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Itulah Allah Subhanahu wa taala, alif lam lam ha tersebut. Maka bukan tiba-tiba kita kata ada dalil di kalangan mereka kata Allah, kita pun kata tak apalah bagi kufar guna Allah. Itu bukan dalil. Tengok balik di sebalik dalil tersebut, tengok balik asbabun nuzul, sebab adanya ayat tersebut. Mereka hanya kata, hanya bagi tahu Allah, ya Allah lah Tuhan. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan fahamkan betul-betul, kalaulah mereka kata Allah itu Tuhan, kenapa mereka tetap disifatkan sebagai mereka yang mensyirikkan Tuhan? Kerana hakikatnya mereka tak beriman dengan Tuhan. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sekali lagi mengatakan saya takkan setuju sama sekali ya dibenarkan golongan kufar di Malaysia ini menggunakan kalimah Allah. Itu keputusan saya, dan saya berharap ya supaya mudah-mudahan kalimah ini tetap akan dipegang, tetap akan diberikan kepada umat Islam, takkan diberikan kepada selain daripada Islam, khususnya di Malaysia ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Minta maaf tuan-tuan ya. Dia punya enjin dia jadi panas sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu taala a'la wa a'lam.